Maka kata Allah dalam surah Ali Imran 185 tadi, Allah Ta'ala pesan kepada kita, manusia yang berjaya, manusia yang beruntung dipanggil sebagai faz. Fa alif zai, faz. Jadi malam ni kita dapat jadi faz cita-cita kita. Target kita apa dia? Faz. Kalau orang tanya Kak Leha, apa cita-cita Kak Leha? Faz. Abang Bidin, apa cita-cita Abang Bidin? Faz. Faz tu menatang apa? Kita jawab, dia bukan menatang. Aku suruh hamil dengan ceramah semalam, hang tak mau mai. Sibuk nak makan besak, macamlah hang orang Cina. Hang pula sibuk nak makan besak. Orang kata mai dengar ceramah, hang tak mau. Mai lah dengar. Semalam kita membicarakan tentang maksud faz. Faz maknanya ialah orang yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia dipanggil faz. Kenapa Allah cakap macam itu? Sebab di hari kiamat ada di kalangan kita yang masuk neraka, tetapi syafaat daripada Allah, syafaat daripada Nabi Muhammad, izin daripada Allah, orang yang masuk neraka ni tuan-tuan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia juga dipanggil faz. Ni target kita. Syafaat tu kan banyak tuan-tuan. Syafaat tu kan banyak. Syafaat untuk Nabi Muhammad saja tu berapa banyak tuan-tuan? Antaranya memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisab. Faz. Tak payah dihisab, masuk syurga tanpa hisab. Kata Allah, ini golongan faz. Yang kedua, dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan hisab yang mudah. Hisaban yasira. Hisab yang sangat senang. Allah panggil hisab lebih kurang masuk syurga. Yang ketiga, golongan yang dah nak masuk dalam neraka, tapi dengan berkat syafaat daripada Nabi SAW tak masuk dalam neraka, masuk dalam syurga. Dah dekat sangat nak masuk neraka ni, tapi syafaat daripada Rasulullah. Ada golongan yang dah masuk dalam neraka dengan syafaat daripada Nabi SAW. Nabi doa, ya Allah, keluarkan mereka daripada neraka, ya Allah, masuklah mereka dalam syurga, ya Allah. Maka ini dipanggil golongan faz, golongan yang berjaya. Soalan dia tuan-tuan, agak-agak kita ni masuk tak dalam golongan faz? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yang masuk syurga tanpa hisab, 70,000 orang. Setiap daripada seorang daripada 70,000 tu pula boleh tarik yang lain pula masuk syurga sekali. Bayangkan tuan-tuan kalau kita termasuk dalam golongan yang dimasukkan dalam syurga dalam keadaan hisab yang mudah, kira bicara yang mudah, seronoknya hidup kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka itulah kejayaan kita. Soalan dia, Ustaz, macam mana nak jadi golongan faz? Macam mana nak jadi golongan berjaya, Ustaz? Macam mana nak jadi golongan yang selamat, Ustaz? Jangan tanya saya, tanya Quran. Saya pun boleh tentu selamat. Cakap banyak pula. Yang cakap ni pun boleh tentu lepas siksa kubur. Cakap banyak pula. Jangan tanya saya, tanya Nabi Muhammad. Saya ni tukang cerita apa yang Quran cakap. Saya ni tukang cerita apa yang Nabi cakap. Tukang cakap ni pun tuan-tuan belum tentu lepas siksa kubur. Belum tentu lagi. Belum tentu saya ni mati dalam husnul khatimah lagi tuan-tuan. Maka kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, itulah ciri-ciri orang yang dipanggil orang yang faz. Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah gunakan perkataan qad. Qad, sesungguhnya. Qad, telah, fi'al madi. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Ada dua makna qad, sesungguhnya. Yang kedua apa maknanya? Telah berjaya. Maknanya apa perkataan qad? Maksudnya apa?
Maksudnya ialah selepas melalui ujian, selepas melalui kesusahan, maka kata Allah orang ini akan berjaya. Sebab itulah Allah gunakan perkataan qad. Qad membawa maksud berjaya, telah berjaya, sesungguhnya telah berjaya. Qad aflah. Apa makna dia? Nak berjaya kena berjuang. Nak berjaya kena fight. Nak berjaya kena struggle. Nak berjaya kena kuat. Nak berjaya kena menang, baru boleh berjaya. Mana orang boleh menang, mana orang boleh fight kalau tidak ada apa-apa? Itu juara nama dia. Juara tak bertanding. Apa dia? Kereta Proton dulu. Tuan-tuan ingat kereta kotak 4 segi. Itu juara tak tanding. Nama dia menang tak tanding. Nama kereta juara. Bukan yang tu. Nak jadi juara ni mesti melalui pertandingan, kehebatan, ujian, macam-macam saringan. Baru boleh berjaya. Kalau kita nak jadi orang berjaya, ujian mesti sampai. Ujian apa Ustaz? Ujian iman. Kau berjaya mengalahkan ujian iman kau, kau berjaya. Qad aflaha. Berapa ramai yang gagal dalam ujian iman? Ujian iman dia gagal. Duduk di Malaysia jadi lelaki. Bila pindah ke London, sambung belajar, kawan dengan kawan-kawan orang putih, amalkan hidup cara barat, bebas, ambil keputusan jadi perempuan. Tukar nama. Dari lelaki, tukar nama jadi perempuan. Potong rambut, simpan rambut macam perempuan, pakai baju macam perempuan. Balik ke Malaysia, orang ingat perempuan. Lepas mati baru orang ingat lah, dia ni dulu lelaki. Buka balik rekod baru tahu lah, dia ni lelaki. Pasal apa jadi perempuan? Siap menikah dengan jantan lagi. Gagal. Tapi dah meninggal, kita pandang baiklah, tu dia dengan Tuhan. Kalau dia waktu hidup, kita tahu yang dia ni asalnya jantan, kita boleh nasihat dia. Tapi dah mati, dah tanam semua dah, baru tahu. Takkan nak pergi korek kubur pula, biar pergi kat dia. Tu dia dengan Tuhan. Ada orang tuan-tuan yang gagal dengan hawa nafsu. Berjuang dengan hawa nafsu. Ikut hawa nafsu habis. Saya pergi ceramah di tempat dadah. Satu budak isap dadah ni tuan-tuan, pakai serban waktu dengar ceramah saya. Serban dia kemas pada saya. Habis-habis ceramah saya jumpa dengan dia. Dulu sekolah mana? Pondok di Kelantan. Nanti pasal saya masuk sini, dadah ustaz tanya pula. Lah dia jawab macam tu. Takkan isap benda lain, dadah ha. Tak yang kata pisat dadah tu saya apa? Wah, yang mana? Kawan-kawan ajak, mula-mula saja try, lepas tu tak boleh ustaz, tagih lah, mai duduk sini. Dia duduk sini buat apa? Jadi imam. Jadi imam pada geng pisat dadah. Dia kalah dengan hawa nafsu tuan-tuan, pisat dadah. Ada orang yang kalah, ujian dia kalah dengan apa? Dengan anak. At-Taghabun ayat 14. Dia kalah dengan anak, dia kalah dengan isteri, kalah. Allah sebut dalam surah At-Taghabun, berapa banyak anak dan isteri menjadi musuh pada suami dan bapa. Anak jadi musuh pada bapa, isteri jadi musuh pada suami, suami jadi musuh pada isteri dia. Dengan anak dia kalah. Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dia kalah dengan apa? Kalah dengan harta. Jadi kedekut. Menengok Qarun, kalah dengan harta. Cuba tengok Firaun, kalah dengan kuasa. Lagi saya sebut tanggang, kata menipu pula. Cuba tengok tanggang, kalah dengan ujian isteri dia. Tengok tuan-tuan, berapa ramai yang gagal di sini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut perkataan qad. Macam mana mic ni? Asal saya kuat dia bunyi. Saya cakap slow-slow gitu kan.
Ya, sebelum tukar jubin haji, baik tukar mikrofon haji. Ya. Baik, Allah Taala sebut qad aflah. Maknanya nak sampai qad aflaha tu ujian banyak. Ujian banyak, tuan-tuan. Ni buku saya ni. Petua-petua saya ni. Kenapa saya tulis buku ni? Sebelum saya nak ceramah, sebelum saya boleh ceramah ni tuan-tuan, apa ujian yang tak sampai kat saya? Orang sihir, muntah darah saya. Orang main cekak baju. Orang main lempang air kencing. Orang main ugut, bawa asid, main simbah muka saya di rumah. Belum masuk fitnah lagi. Belum masuk macam-macam nista kata. Aduh. Allah nak tengok saya sabar ke tak sabar. Kalau kau sabar, qad aflaha, kau berjaya. Perkataan qad itu maknanya selepas melalui pelbagai ujian. Sebab itu saya tulis buku ni, tujuan saya apa? Saya nak kongsi apa benda yang saya buat bila saya ditimpa dengan ujian. Bila datang ujian, apa yang saya buat untuk lawan ujian tadi supaya saya boleh berjaya. Saya teringat masa saya duk kuliah dulu. Doktor tebuk saya punya bahagian perut ni supaya boleh keluar air kencing. Kalau tidak, tak boleh keluar. Akhirnya digantung beg. Sebulan duk gantung beg air kencing. Tak tahu sebab apa tak boleh keluar. Tapi waktu itu saya masih mengajar lagi kuliah maghrib. Tapi dalam jubah saya tu ada kantung air kencing. Orang bukan tahu. Orang tahu saya mengajar, saya tak kalah, saya tetap mengajar. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati dengan orang pakai jubah ni. Kita tak tahu apa ada dalam jubah dia. Tak tahu kantung najis apa semua ada. Saya pergi ceramah. Asal nak ceramah, pingsan. Asal pingsan, ceramah. Saya tak mengalah. Berhenti ceramah, malah. Bila nak jadi qad aflaha? Pergi juga ceramah. Cari jalan. Macam mana aku nak keluar daripada rumah supaya tidak pingsan. Sebab bila saya nak keluar rumah aja nak pergi mengajar, pingsan. Orang angkat balik buah tak kata pula. Tunggu lagi setengah jam, sedang balik. Besok nak pergi lagi, pingsan lagi. Tak boleh mengajar. Saya tak mengalah, aku nak lawan juga. Ni setan punya ni. Akhirnya boleh mengajar. Yang ni yang saya tulis dalam petua-petua saya. Kalau benda tu jadi pada tuan-tuan, asal nak berniaga, malah. Asal nak buka kedai, menyegan. Asal nak buka kedai, pingsan. Baca, ikut petua yang saya buat. Saya dah buat dah tuan-tuan. Alhamdulillah, dengan izin Allah terbukti. Sebab itu nak jadi orang berjaya, mana tu dia boleh berjaya? Dia mesti melalui fasa, frasa yang macam-macam. Yang macam-macam itulah Allah nak tengok macam mana kamu boleh jadi faz, selamat daripada neraka. Apa dia? Yang pertama sekali kata Allah, orang yang sembahyangnya khusyuk. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Golongan yang khusyuk di dalam sembahyang. Tuan-tuan dirahmati Allah.